soalan yang kita ingin ajukan, soalan terakhir kepada Tuan Guru Ahmad Rozani, di mana mungkin masyarakat awam di luar sana dia akan ada satu soalan. Dekat mana nak cari guru, dekat mana nak cari madrasah ni, dan bagaimana mereka nak kena pasti yang betul atau yang sebaliknya. Dan mungkin daripada pandangan Tuan Guru, apa lagi kaedah yang boleh kita aplikasikan untuk mengamalkan tarikat ini menjelang akhir zaman, dan bagaimana kita nak terangkan bahawa ini bukan satu kesalahan pun mengikut undang-undang. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tengok senarai daripada soalan yang dikemukakan tu, nama-nama tarikat memang banyak dah. Cuma kita tak kenal guru siapa yang betul-betul yang bawa atas jalan tarikat tu. Allahumma salli wa sallim ala. Kalau nak sebut nama guru, madrasah mana, sekolah mana, selalunya bab-bab macam ni dia ada, tapi kalau ada guru pun mereka tak nak sebut macam mana, mereka tak suka mereka ni diwar-warkan untuk bagi tahu guru tarikat, siapa nak ambil tarikat belajar agak dia. Mereka bukan macam tu. Guru-guru tarikat ni dia bukan macam tu. Dia istilah kalau zaman kita ni dia sebut dia low profile lah. Mereka memang ada amalan, ada tarikat. Cuma siapa yang bersungguh, memang dia akan cari. Dan bertemu buku dengan arwah. Dan memang selalunya tanggapan dalam masyarakat ni, yang ada mereka akan menganggap tarikat ni pergi ambil amalan, ambil sanad, bawa balik, lepas tu amal lah. Yang tu yang biasa kita jumpa lah. Sebenarnya bukan macam tu. Kerana dia bukan orang kata ambil amalan sanad, betul balik tarikat zikir. Tak jadi macam tu. Dia kalau saya punya ibarat, contoh untuk faham mudah, dia macam pergi beli buku kungfu, betul balik, baca buku kungfu, bersilat kan. Tak mahu ya. Tak boleh silat kan. Patah kaki ada. Tergeliat sakit awat. Tak jadi try kan. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti berguru. Pula tu berguru pula dengan datang pun dengan ikhlas hati terbuka dengan bahasanya bekas kosong. Guru betul tu mesti dah kan. Nama tarikat apa, saya sebut dengan bahasa umum itulah. Mesti tarikat Sahih Muktabar, guru amalan pula tu, guru-guru dia pula yang atas nama amal tarikat. Memang tidak ada apa-apa yang menyalahi dengan syariat. Tu dia punya kayu ukur dia lah. Kerana orang yang memang di atas jalan tarikat yang betul, dia mesti lagi kuat tarikatnya dengan bahasa gitu, maka akan lagi kuat penzahiran syariat. Dengar elok ayat tu. Siapa yang lagi kuat amalan tarikatnya, siapa yang lagi kuat makrifatnya, kalau saya nak gunakan istilah tu, siapa yang lagi arif dia dengan Allah Ta'ala, maka akan lagi kuatlah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Kita tengok pada Nabi SAW sendiri, dia boleh semayang sampai satu rakaat, berapa juzuk semayang? Berapa juzuk rakaat dia baca dalam satu rakaat dia. Sehingga bila ditanya Rasulullah tentang ibadat malam dia, Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah tak pernah lebih daripada bulan Ramadan ataupun lain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Semayang tu semayang witir Rasulullah SAW. Hari-hari 11. Dan Sayyidina Aisyah bila ditanya tentang ibadah Rasulullah ni, dia kata, la tasal an tulihinna wa husnihinna. Kamu jangan tanyalah panjangnya Rasulullah semayang dan cantiknya semayang dia. Maksudnya orang yang lagi arif dengan Allah Ta'ala, lagi kenal dia dengan Allah Ta'ala, lagi akan kuat syariat dia. Jadi asal saya nak sebut ialah, nak tengok orang ni jalan dia betul tak betul, nak tengok guru mana kita nak bertarikat, bersyariat, gitu. Kita nak belajar dengan dia, tengok lagi istilahnya dia kenal Allah Ta'ala, lagi makin bersyariat dia. Lagi ketat dia jaga. Mata dia lagi dia jaga. Makan minum dia lagi dia jaga. Masa dia lagi dia jaga. Pergaulan dia lagi dia jaga. Semua kehidupan dia akan jaga. Syariat dia lagi dia jaga. Dia tak mau lah
Apa-apa yang jangan kata benda haram, benda makruh, syubhah pun dia tak nak lah. Saya ada kawan-kawan saya yang memang dia atas jalan ni, dia kalau boleh air kerajaan pun dia tak mahu minum. Oh, kasar sikit. Siapa? Ada syubhah duit kerajaan kata dia. Oh, sampai macam tu. Kalau boleh minum air hujan dia. Tak apa air pouring daripada bumi. Air kerajaan tak nak. Sampai macam tu. Dia punya faham tu. Dan dia punya pelik sangat dengan benda-benda macam tu. Tambah duit ni kata nak buh bank. Tak nak lah kata dia. Seboleh elak-elak lah kata dia. Tambah nak ambil loan apa tak pasal. Tak usik langsung. Nak simpan duit kat bank kata dia. Tak nak jalan dah ni baru masuk bank. Dia sampai macam tu lah dia punya. Nak jaga syariat tu supaya jangan ada benda-benda kalau yang haram makruh tu, yang ada nama syubhah pun kalau boleh tak nak masuk kaki. Gitu. Tak ada majlis, ada kalau pergi kenduri dengan muzik gedung, tak keluar kereta lah. Aku tak mahu pergi lah. Tengok pula bercampur lagi perempuan hoha duk bertepuk ni bertepuk pun aku. Ada gambar ke apa, bubuh gambar pengantin ni. Ni kata dia ada gambar orang, dia tengok gambar tu pun dia tak pergi kenduri lah. Tak turun kereta lah. Saya nak bagi buat misal lah, nak kata macam mana nak kenal ciri-ciri guru-guru yang bersyariat, apa nak tarikat tempat madrasah apa, saya tak sebut secara khas gitulah. Jadi kenalilah apa ciri guru dan ciri kehidupan dia yang kita nak kata ahli hakikat, ahli makrifat yang betul-betul atas menepati syariat. Nah, kalau kata dah nama tarikat ni, betul tarikat tu. Pasal ramalan ni antara yang mencemarkan yang kita tengok jadi rosak tu, pencemaran macam ni lah. Nama ahli tarikat. Nak semayang pun tidak, isap okok kuat. Nak cerita tarikat, isap okok dulu. Oh, cerita Allah Ta'ala. Cerita Nabi Muhammad, isap okok dulu. Isap okok benda. Merokok membahayakan kesihatan lah. Tu kan tak ngerti baca. Sikit lah saya sebut dengan bahasa-bahasa gitu kan. Jadi saya nak cerita apa? Sekali lalu untuk kenal perjalanan lah guru, madrasah. Kita nak tengok di mana tu saya sebut umum gitu. Dan kaedah kita dalam syariat ni, kalau saya nak sebut sikit pendekatan macam Dr. Abdullah Jalil dah sebut satu pendekatan, alhamdulillah bagi saya memang perlu untuk bagi penjelasan itu. Yang perjalanan tarikat ni dia lah sebenarnya adalah satu perasaan kejiwaan dalam hati. Yang saya mengaji perguruan yang saya terima, kita buat misal gini lah. Kalau kata kita semayang nak khusyuk kan. Khusyuk ni perjalanan hati. Macam mana dalam hati tu kita boleh rasa kita rendah diri. Allahu Akbar, Allah hebat, aku kerdil, aku asghar. Yang tu pun sudah lah. Macam boleh kita rasa kita kerdil, terlalu kerdil sangat. Kita makhluk, Allah khalik. Kita mamluk, kita dimilik, Allah malik aku. Allah, dia malik, memilik aku. Kederat kita pun dia yang beri. Nak rasa kehinaan diri, nak rasa berhajat diri tu. Saya ngaji tutup guru sebut. Jadi perjalanan tarikat ni perjalanan macam mana? Dia perjalanan nak mengajar macam mana supaya kita faham ada kontekstual, ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, perjalanan batin. Macam mana nak hadir hati. Satu kalau nak khusyuk, saya ngaji tutup guru sebut macam ni. Misal dia sebut simple je. Khas dia atas nak sebut tarikat lah kan. Nak khusyuk tu macam mana? Nak khusyuk dalam semayang tak pernah hadir hati di luar semayang. Macam mana nak boleh hadir hati dalam semayang? Simple je, cuba fikir, renung-renungkan sikit. Kalau tak pernah di luar semayang, kita duduk, ada istilah tafakur, fikir, hati hadir, sebut zikir lah, contoh zikir yang paling masyhur, afdhalul zikir, la ilaha illallah. Nak faham la ilaha illallah tu, la ilaha illallah. Apa maksud dia? Memang dasar tarikat pun terah dia kat situ lah. Kau faham tak la ilaha illallah tu? Boleh faham la ilaha illallah tu? Kau faham apa bila sebut la ilaha illallah tu? Boleh hadir hati tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Luar semayang kau boleh hadir tak hati ke Allah Ta'ala? Macam mana dalam luar semayang tu boleh hadir hati, yang itulah nak bawa dalam solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rasa hebat ke dia? Ke dia? Ya Allah ilah. Aku makhluk ni tak dapat duduk kedudukan ilah sama sekali. Teras dia memang di situ. Jadi perjalanan tarikat ni perjalanan untuk menzahirkan tauhid kita, la ilaha illallah tu yang kita belajar dalam akidah, bersama dengan fiqh peraturan zahir mesti betul, bersama hadir hati yang isyarat telah disebutkan beberapa hadis.
yang ke arah itu tadi, ka'annaka wa'bud anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu buat ibadat, maksud taat ni seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Semestinya bukan melihat dengan mata, mesti melihat dengan hadir hati, dengan yakin Allah wujud, dia wajib wujud, aku mungkin wujud, dia yang wujudkan aku. Mesti dengan ilmu, pencerahan, arif, faham perjalanan akidah, yang dapatkan tauhidkan Allah Ta'ala, yang bila tauhidkan Allah Ta'ala ni keluar daripada kufur, syirik, munafik, riddah, keluar semua ni. Pasal hati dah memang hadir ke Allah Ta'ala, rasa kehebatan pada dia. Jadi perjalanan macam ni lah yang kita nak jumpa guru, siapa boleh ajar, siapa boleh asuh, siapa boleh bawa. Ilmu yang dia ajar tu satu, tu pun baru teori. Macam mana nak praktikal dia, ada kaifiat pula untuk nak bawa, nak hadir hati. Antara saya sebut ni, kaedahnya tu yang nazar, sumpah, mungkin terlalu berat pasal nak bayar kifarat. Kalau tak pun, apa kaedah tu yang jadi istilah wirid. Ada wirid lah bahasa yang selalu dipakai. Wirid, yang ni mesti habis banyak ni. Perangkaan itu ialah supaya dapat satu tarbiyah, ada riadah, ada latihan. Ada latihan. Lepas tu latihan pula, kalau latihan lembek-lembek tak jadi, dia mesti latihan dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, baru nak boleh dapat. Yang tu adalah proses dalam untuk nak menghasilkan macam mana untuk latihan jiwa tu supaya memang boleh dapat apa yang sepatutnya dihasilkan, khasnya dalam bab nak hadir hati. Itu yang saya buat misal lah, kalau saya dengan pelajar-pelajar saya pun, kalau orang tanya pun saya buat misal gini, orang nak hafal Quran, dia kan boleh baca macam ni. Misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Mampu tak ngapai tu. Dia lanjut oi. Tak cukup dia duduk berdiri, bangun, pegang Quran. Ada tak orang kata bila orang hafal Quran tu orang gila ke? Engkau lah gila. Tak jadi kau hafal nak. Bagi Quran tu, bagi juzuk 27 ke, surah Ar-Rahman kau hafal tak? Berapa jam? Setengah jam hafal tak? Surah Ar-Rahman. Try tak? Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Hafal tak? Macam mana kau hafal? Takkan baca pun tak boleh, macam mana nak hafal? Baca tu. Tak ada satu orang yang kata kalau duk hafal itu ada orang kata orang gila. Betul tak? Pasal apa? Dia latihan. Latihan ni mesti tough, mesti kuat. Padahal nak baca Quran tak ada letter tu. Tapi nak hafal macam tu. Saya nak tunjuk sikit, dia kata, tu yang ahli tarikat ni, nak hadir hati, la ilaha illallah. Bukan semudah tu tau, la ilaha illallah hadir hati. Try tengok. Kan? Hati yang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nak tough tu. Macam mana pun ada juga zikir yang perlahan, ada cara, ada tu yang ada kaifiat. Macam mana supaya hak zahir, batin. Untuk hak batin pula, bukan saja nanti pula, bukan pula gerakan itu yang nak dicari. Takkan hafal Quran dalam yang Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Takkan macam tu. Takkan matlamat dia macam tu. Jadi kalau ahli tarikat bukan zikir dia, la ilaha illallah. Bukan macam tu. Itu bukan matlamat dia. Itu latihan. Itu latihan. Itu latihan. Kalau tak ada latih, memang selalunya tak hasil lah. Terlatih pun tak dapat. Bersilat nampak macam tu try lah. Sikit lah saya buat misal gitu. Nak menunjukkan kata apa yang kita nak bagi hasil, khasnya atas kita nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, nak hadir hati tu ke Allah dan Rasul. Pasal kita punya matlamat kita dalam buat tarikat ni Allah Rasul. Dapat hadir hati ke Allah Ta'ala, dapat kasih pada Nabi SAW. Macam mana kisah para sahabat yang Tuan Abdullah Jalil sebut ni, memang best sangat cerita tu. Pasal memang para sahabat ni, walaupun amalan ni tak banyak, tapi bila ada Rasulullah ni, dia seronok dengan Rasulullah. Kasih dengan Rasulullah. Duduk dengan majlis ni, Rasulullah duduk dengan Rasulullah, sedap. Duduk dengan Rasulullah. Itu yang kita disuruh duduk majlis dengan ulama, tutur guru, orang yang tenang-tenang hati, orang soleh. Duduk ni, jalisil ulama, duduk dengan para ulama, duduk dengan mereka. Duduk mereka ni pun kita dah beri ingat Allah Ta'ala. Dia sedia pun duduk zikir. Kita tengok dia pun seronok, sejuk hati tengok dia. Duduk majlis dia pun kita dah seronok dah. Itu pun lebih kurang masa lagi ambil cerita panjang sangat kan. Masa kita tu batas. Kena ngaji lain lah tu. Wallahualam, saya serah balik pada moderator. Lebih kurang. Wallahualam.
Baik, terima kasih. Masya Allah. Satu penerangan yang kata simple, padu dan mudah difahami lah. Bahasa sangat mudah difahami. Dan sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan, beberapa komen daripada pembaca ingin kita saksikan. Daripada Tok Ngah, katanya bahasa mudahnya kalau duduk dengan kaki lako, kaki lepak karaoke, lepak kedai kopi main dam, dah haraplah nak dapat jalan atau nak kena guru tarikat sebenar. Tapi kalau duduk di tempat yang elok, kau dengan orang yang elok, insya-Allah